Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 1 Jumadaz Tsani 1444 bersamaan dengan 25 hari bulan Disember 2022, di mana 25 hari bulan ni hari orang menyambut kono-kononnya kelahiran anak Tuhan. Maka kita sebagai pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti memperjelaskan bahawa akidah kita, kepercayaan kita, kewajipan kita, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tak ada anak, tidak diperanakkan. Jadi kalau ada orang duk pening lagi, duk kata Tuhan ada anak, jauhkanlah. Jangan duduk suka-suka dengan mereka, kerana dibimbangi kita juga bergembira dengan puak-puak yang berani membuat tuduhan palsu mengatakan Allah ada anak. Jadi itu akidah kita, kepercayaan kita. Kerana itulah dalam bacaan yang kita belajar ini, para jemaah sekalian, nampak mudah ya, nampak simple. Bacaan permulaan solat, dia panggil doa al-istiftah ataupun doa iftitah. Dua, istiftah ataupun doa iftitah, mana doa pembukaan permulaan solat. Tengok bacaan kita yang ke-16, doa permulaan solat. Dalam buku ini, buku perisai Muslim kita ni, dikumpulkan ada 5 bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita baca dalam permulaan solat dia. Tak kiralah sama ada solat fardu ataupun solat sunat ataupun solat malam. Yang pentingnya doa ini dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat, dalam permulaan solat. Ini sangat penting, kerana kita pun nak tahu Nabi baca apa dan kenapa dia baca doa ni. Jadi kita kena tahu kenapa dia baca dan mengapa baginda pilih doa-doa ini yang untuk kita beramal dengan dia. Bacaan yang pertama, tuan-tuan tulis letak nombor 1. Bacaan yang pertama dalam riwayat ini, cuba tengok kitab. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis salji wal ma'i wal baradi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kita tengok terjemahan dia satu-satu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhilah di antaraku dan kesalahanku. Jauhilah di antaraku dengan kesalahanku, seperti engkau jauhkan di antara timur dengan barat. Apa dia maksud? Kita nak minta Allah Ta'ala jauhkan dia, maksud dia jauh dengan makna mahu, hapuskan, gi jauh. Mana letak jauh dosa-dosa aku tu.
Mana-mana hilangkan, dengan makna ulama hadis kata ba'id bima mana mahwu, hapus, hilangkan dosa-dosa kita yang lepas. Satu, jauh juga dengan makna jangan dekatkan kita dosa-dosa yang akan datang. Tak mau kita. Wa adamil wuqu', kita tidak lagi melakukan dosa yang akan datang. Itu dia panggil maksud jauhkan dosa. Jauhkan di antara kita dengan dosa-dosa kita, sebagaimana jauhnya timur dengan barat, begitu jauh jarak. Jadi kita fahamlah dua permohonan di sini. Permohonan yang pertama, hak lepas dah Allah Ta'ala jauhkan dia, mana hapuskan dia. Kita tak mau tengok lagi kesan-kesan dosa itu ada, tak ada. Maksud yang kedua jauh, maknanya dosa yang akan datang, maksiat yang akan datang ini jauhkan daripada kita. Baru kita terasa apa yang kita minta itu besar. Tapi kalau kita tak belajar, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan aku dengan dosa. Apa dia maksud? Tak nampak maksud. Bila kita tengok huraian hadis, barulah kita nampak betapa mendalamnya balaghah perkataan yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke permohonan yang seterusnya, Allahumma naqqini min khataaya. Ya Allah bersihkan aku. Ya Allah bersucikanlah aku dari kesalahanku seperti dibersihkan kain yang putih dari kotoran. Kenapa dia bandingan yang begitu mantap, bandingan yang begitu comel? Allah kata bersihkan aku daripada dosa aku sebagaimana bersih kain putih. Maknanya kain yang putih ini kalau kita bersih sungguh, tak nampak lagi kotoran. Kita hati kita pun kita nak bersihkan dia daripada sebarang jenis kekotoran. Sekarang ni benda-benda yang boleh mengotorkan hati kita ni banyak. Di antara perkara yang sangat banyak yang kita bimbang, yang kita takut ni para jemaah sekalian, iaitulah terkotornya hati kita melalui maksiat yang mudah dilakukan di mana saja, iaitulah sama ada dipanggil maksiat hati, riya, takabur, ataupun dengan perkataan-perkataan yang mudah kita buat. Sekarang ni mudah ya, nak buat tuduhan pada orang mudah, nak mengata orang pun mudah. Hak payahnya nak zikrullah dengan lidah kita tu agak sukar. Baiklah. Kemudian permintaan yang ketiga, Allahumma ghsilni min khataaya. Ya Allah bersihkanlah aku, basuhlah aku ni dari kesalahanku bithalji, dengan air salji sejuk, wal ma, air biasa, wal baradi, air hujan batu. Jadi yang pentingnya hak kita nak basuh jiwa kita ni dengan air yang sejuk-sejuk. Kenapa nak air sejuk? Maka di sini para ulama dia kata oleh kerana dosa ni panas. Dosa panas. Maka kita hilangkan dia dengan air sejuk. Lawan dia tu dengan air yang sejuk. Ini bacaan yang pertama, kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita takbir solat, bila dia takbir Allahu akbar, yaskutu, Nabi kita diam seketika. Di antara takbiratul ihram dengan baca Fatihah, dia diam sekejap. Hunayyatan, maknanya Abu Hurairah kata seketika. Jadi sahabat ni bila dia tengok ada benda yang pelik, dia akan tanya. Faqultu, aku bertanya ya Rasulullah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqul. Rasulullah diam seketika di antara takbir dengan Fatihah. Nabi baca apa? Maka Nabi kita ajar doa ni, Allahumma
ba'id baini wa baina khataayaya ila akhiri al-hadis, sampai ke akhir hadis. Baik para jemaah sekalian, bacaan ini menunjukkan kepada beberapa perkara. Yang pertama, masyru'iyatu, disyariatkan kita baca doa ni dan doa-doa lain yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat fardu dan solat sunat. Yang kedua, hirsus sahabah, betapa lobonya sahabat, betapa gemarnya sahabat, semangatnya para sahabat nak mengikut cara, amalan, bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Hurairah langsung bertanya, Rasulullah diam seketika tu untuk apa? Rasulullah baca apa? Jadi dia tak tanya sebab dia nak tahu. Dia tanya kerana dia nak tahu. Itu dia panggil hirsus sahabat. Tomoknya para sahabat ini, lobonya para sahabat untuk ikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak bagi sahabat saja ikut? Kita tak nak. Ini kita belajar perisai Muslim ni kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut dengan air sejuk kerana dosa itu panas. Dosa panas. Allahu Akbar. Kemudian Nabi kita ulang 3 kali. Allahumma naqqini, Allahumma ghsilni, Allahumma ba'id. Nabi kita ulang 3 kali. 3 kali basuhan itu menunjukkan kepada kita nak basuh ni kalau tak padas sekali biarlah 2-3 kali, biar kemas kata orang. Baiklah para jemaah sekalian, doa istiftah ini tanda sikit dibaca dalam semua solat kecuali salatul janazah. Salat jenazah tidak disyariatkan, tidak disunatkan kita baca doa iftitah. Allahu Akbar, terus bismillah, baca Fatihah saja. Tak ada doa istiftah. Baik, kita pergi kepada doa yang kedua. Bacaan yang kedua yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tengok dalam buku kita tu bacaan yang ke-28. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maksud dia maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah dengan memujimu, berkat namamu, tinggi kemuliaanmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripadamu. Selain daripadamu. Hadis ini rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Di manakah kisah bacaan ini? Ulama hadis kata, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia perkuatkan bacaan ini. Yajharu bihaulal kalimat. Dia kuatkan bacaan. Sebab apa dia kuat? Sebab dia nak suruh orang dengar. Ini Umar nak ajar kepada murid-murid dia, orang duduk belakang dia dalam solat, dia pun baca doa. Subhanakallahumma hamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu dia panggil dia baca. Hadis ini sahih dalam Muslim. Kemudian hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, Nabi kita bila bangun solat malam dia bertakbir, kemudian dia baca doa ni, Subhanakallahumma bihamdika
wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian dia baca doa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kemudian baru dia baca Al-Fatihah. Ini di antara lafaz-lafaz yang terdapat dalam bacaan doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini mengajar kepada kita tahqiq al-ubudiyah. Tanda belajar. Hadis ini, bacaan ini mendidik kita atau mengajar kita supaya merealisasikan tahqiq al-ubudiyah, rasa kehambaan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Pada itulah kita minta subhanaka wa tabaraka wa ta'ala. Tengok, semua itu kita puji Allah Azza wa Jalla, tak ada minta apa-apa. Kita ni para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu tentang doa. Doa ni ada 2 kategori. Doa ada 2 jenis. Satu dia panggil doa al-mas'alah. Sebab kita ni bila kata berdoa, kita nampak hak ni doaul mas'alah. Mana doa permohonan. Macam kita, Allahumma ufili, Allahumma arzuqni, Allahumma atini. Itu semua tu doa permohonan. Maknanya ya Allah berilah pada aku. Satu lagi dia panggil doaul ibadah. Kita baca ni semata-mata beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, tak minta apa-apa. Macam ni, macam bacaan yang ke-28 ni, tak minta. Kita puji Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci kau, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tak minta. Itu dia panggil doa al-ibadah. Doa al-ibadah menunjukkan kepada kita ni semata-mata memperhambakan diri kepada Allah dengan mengagung dan memuji Allah Azza wa Jalla dengan yang sepatutnya. Baiklah para jemaah sekalian, berapa dah kita? 2 riwayat. 2 riwayat. Adakah elok kita jamak semua? Macam contohnya kalau kita solat jemaah jadi imam, tak bolehlah baca panjang-panjang, makmum duduk tunggu lama untuk imam ni. Tak baca-baca lagi ni, terlupa ke macam mana? Jadi orang jadi keliru. Kita solat seorang, semaya seorang rumah kita, semaya tahajud, tak ada orang tengok pun, boleh tak kita campur semua doa ni? Maka di sini ada sebagian ulama, contohnya Imam Nawawi, dia kata boleh campur. Mana kita ingat semua doa kita tadi, baca belakang. Jadi ada kata tidak dicampur. Sebab ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya, Nabi baca apa tadi? Waktu senyap seketika baca apa? Nabi tak campur. Dia ajar satu bacaan saja. Jadi kita kata kalau ingat semua nak baca, insya-Allah tidak ada halangan. Tapi kalau tak ingat semua, bacalah yang kita ingat, jangan tak baca. Jangan tidak baca. Baik. Kita berpindah kepada bacaan yang ketiga. Ni bahasa ni kita ingat separuh, lupa separuh. Betul tak? Bacaan yang ketiga, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Panjang baca ni dan sangat menarik. Coba kita ambil separuh-separuh supaya tuan-tuan tidak rasa jauh antara bacaan dengan makna dia. Kalau jauh ni kita lupa dia. Fakrah yang pertama letak 1 ataupun alif bawah dia. Untuk kita nak ambil satu. Wajjahtu lillazi fatara as-samawati wal ard
Aku mengadapkan mukaku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Ta'ala tak ajar kita kata Tuhan pencipta ayam dengan itik, tapi dia ajar supaya kita kata hafsah fataras samawati wal ard, pencipta langit dengan bumi. Sebab bila sebut langit dengan bumi, masuk akal lah hak kecil-kecil tu. Itu dia panggil hikmah. Dengan berpegang, tengok, hanifan wa ma ana minal musyrikin, dengan berpegang pada agama yang lurus, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. Aku ni bukan golongan orang yang musyrik. Mana orang yang kafir? Tidak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadat, ada kata nusuki itu dengan makna sembelihan, nusuk dengan makna haji. Dia banyak makna nusuk. Nusuk dengan makna haji ataupun sembelih korban, boleh. Dia terjemah sini ibadat, lebih global lah, lebih luas lah. Ibadat dan hidupku serta matiku adalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan tiada sekutu, dan untuk itu aku diperintahkan dan aku termasuk daripada golongan orang muslimin. Ingatlah, orang muslimin. Jadi kita baca wa ana minal muslimin, dari kalangan orang muslimin. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa ana awwalul muslimin, itu untuk Nabi. Nabi baca wa ana awwalul muslimin, aku ni orang pertama Islam bagi umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata wa ana minal muslimin, aku ni sebahagian daripada orang Islam, aku ni sebahagian dari umat Islam. Alhamdulillah. Baik, kita letak ba ataupun b dalam bacaan panjang ni, kita pecahkan sikit supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah nampak. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi, faghfir li dhunubi jami'a, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah pemerintah, tiada Tuhan yang berhak pada semua melainkan Engkau. Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dengan apa? Dengan melakukan maksiat. Tuan-tuan kena ingat, semua orang yang melakukan maksiat bermakna dia telah zalim diri dia sendiri, sebab dia telah mengundang bala bencana. Kalau terlepas di dunia, di akhirat bala tu malu. Jadi oleh kerana aku ni zalim berdiri, aku buat maksiat, wa taraftu bi dzambi, dan aku mengakui kesalahan. Aku mengakui kesalahanku. Faghfirli, maka ampunilah semua kesalahanku, dan sesungguhnya tiada yang boleh mengampuni kesalahan selain daripada Engkau. Maka ini dipanggil ilmu muqaddimah doa. Doa ni kita kena mengaku kesalahan kita, kita kena mengaku kita ni taat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita puji Allah, antal malik, zalamtu nafsi, akunya lemah. Maka baru kita minta permohonan yang pertama dalam doa ni, minta Allah ampunkan semua dosa kita, yang kecil yang besar, yang zahir, yang tersembunyi, yang terang, yang tak nampak, minta semua sekali. Kemudian yang ketiga, kita minta akhlak yang baik. Tuan-tuan tanda doa ni, doa B ataupun jim yang ketiga ini, kita nak minta supaya Allah anugerahkan kepada kita dan keluarga kita akhlak yang mulia. Ada kitab tanda, ambil wahdini tu, kalau nak jadi doa setakat tu kita kena tukar Allahumma hdini, tulis
Allahumma hdini. Tapi kalau baca straight tak apa. Wow sambung tu. Wow tu dia huruf apa? Huruf sambung. Jadi kalau kita nak baca minta doa ni saja jadi doa minta akhlak yang mulia, kita tukar kepada Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, bimbinglah aku, taufiklah aku kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang boleh menunjukkan kepada akhlak yang mulia itu kecuali Engkau, ya Allah. Tak ada manusia lain, tak ada siapa boleh berkuasa mengubah hati kita yang baik kecuali Allah. Jadi kita minta Allah Ta'ala ubahkan perangai kita ni jadi baik. Wasrif anni sayyi'aha, hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk, akhlak yang jahat. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, sesungguhnya tiada yang boleh menghindarkanku, menjauhkanku daripada akhlak yang buruk, perangai tak jujur kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk kepada tulis tadi 1, 2, 3 yang keempat. Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku hidup dengan pertolonganmu dan untukmu. Maha suci Engkau ya Allah dan maha tinggi. Aku mohon keampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Itu dia panggil bila kita setelah tinggal baca doa. Aku sahut seruanmu ya Allah, labbaika wa sa'daik. Aku sahut seruanmu dengan kegembiraan yang berganda-ganda. Seluruh kebaikan berada di tanganmu. Semua kebaikan tu di bawah kuasa Allah. Kejahatan tidak ada padamu. Tengok ni, Nabi kita ajar adab dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, semua perkara yang berlaku dalam dunia ni dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Tapi dari sudut etika adab, kita nak bercakap dengan Allah, kita tak boleh kata Allah yang menciptakan kejahatan. La. Nabi kata kita kena kata wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik, kejahatan tidak ada padamu. Macam kita selalu dengar kan penceramah duduk penceramah tu. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu dari Allah, yang tak baik itu dari saya dan syaitan. Dia kembang ke syaitan sekarang. Padahal dia sendiri syaitan dah. Nah, tapi minni wa minas syaitan, dari aku dan dari syaitan. Jadi maknanya itu dia panggil bahasa beradab. Kita tak nisbahkan benda buruk ini kepada Allah. Dari sudut akidah percaya memang semua benda yang berlaku itu kan dengan izin Allah. Tak mungkin berlaku tanpa izin Allah. Tapi dari sudut adab orang tak kata lagu itu. Kemudian sekali lagi kita buat permohonan sebagai penutup bacaan, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon keampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadzal hadis rawahu akhrajahu Muslim. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi para pelajar sekalian, bila kita solat kita kata wajjahtu wajhiya lillazi, mana aku hadapkan muka aku, dengan mana kita kena ikhlaskan ibadat kita ni semata-mata kerana Allah. Itu maksud ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan panjanglah huraiannya, kalau kita hurai balik tak habis bacaan kita ini. Baik, kita pergi kepada bacaan yang keempat. Yang keempat dalam buku kita ni, maknanya ada 5 bacaan doa istiftah. Doa istiftah. Tengok bacaan yang keempat ataupun dalam buku apa ni, perisai ni, bacaan yang ke-30. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil
fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha' innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Tiga nama besar malaikat. Tiga nama besar malaikat ini disebut. Padahalnya kalau nak kira, semua makhluk ni di bawah apa? Di bawah kuasa Allah. Kalau kata ya Malikul Mulk, segala milik Allah, tapi Allah nak perkenalkan tiga tokoh ketua besar malaikat ni supaya kita tahu kalau malaikat tu gagah perkasa, malaikat tu kuat, maka Allah yang mencipta malaikat tidak ada tolak bandingnya dari sudut kekuatan, dari sudut kebijaksanaan, dari semua perkara yang Allah ajar kepada kita supaya kata laisa kamitslihi syai'. Tidak ada bandingan dengan Allah sesuatu pun. Jadi Tuhan nak perkenalkan kita ni dengan tiga malaikat yang besar. Tiga malaikat yang besar ni untuk apa para jemaah sekalian? Supaya kita kenal. Sebab malaikat Jibril itu kerja dia apa? Kerja dia bawa wahyu. Jibril daripada dua perkataan, Jibrun dengan mana al-abdu, hamba. Il iaitulah Allah dalam bahasa dia. Jadi Jibril dengan makna hamba Allah. Kalau kita masuk bab ni panjang ni. Nah, tapi biar kita baca sudah hak kita dulu. Tanda Isya pun masuk dah. Ya Allah, ya Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang menghakimi di antara hamba-Mu dalam setiap perkara yang mereka perselisihan. Kita ini kita tahu berselisih maklumat ni, berselisih pandangan banyak sangat. Dalam agama sama-sama ustaz, tuan guru, pendakwah selisih kira. Dari sudut politik, jangan tanya waktu tu. Pagi lain, petang lain, selisih. Dari sudut kita nak makan minum pun berselisih. Ayah dengan anak, ibu turun kereta, masuk di restoran, buka menu, masing-masing pilih. Selisih. Maka itu selisih benda kecil lah, benda orang panggil biasa. Maka Nabi kita ajar sini, kita minta doa ni. Tengok. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, pimpinlah aku dalam perselisihan ini ke arah kebenaran dengan izin. Kita minta bila selisih, biar Tuhan tunjuk hak mana betul, hak kita nak ikut. Yang mana benar, yang kita nak pegang. Yang mana sahih, yang kita nak amalkan. Biar ada. Sesungguhnya Engkau ya Allah memimpin orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Hadis ini sahih dalam Muslim. Kita mengatakan ini bacaan yang cukup menarik para jemaah sekalian, sebab bila selisih, kata di Abdurrahman Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dia ditanya Aisyah, ya Ummul Mukminin Aisyah, baginda Nabi bila bangun solat malam dia baca apa doa iftitah? Maka Aisyah kata ni doa dia, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah
anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Jadi ayat ini mengajar kepada kita banyak makna. Di antaranya, kenapa 3 nama disebut? Jibril menurun wahyu. Dengan sebab turun wahyu, hati kita hidup. Satu. Apa ini? Israfil meniupkan serunai yang menyebabkan semua manusia tu makhluk hidup balik. Hidup. Israfil, Rabba Jibril wa Mikail. Mikail menurunkan hujan. Mana bila turun hujan, tumbuh-tumbuhan segar molek. Jadi kita minta 3 perkara ini para jemaah sekalian. Semua itu memberi kesan dalam hidup. Kita nak cerahkan hati, kita nak tubuh kita sihat molek, dan kita nak yang ketiga, apa dia ni, kita bangkit di akhirat esok dalam keadaan yang selamat. Itu adalah antara rahsia yang disebut oleh ulama hadis kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bertawassul dengan Allah, pemilik kepada 3 malaikat yang besar. Baiklah, kita berpindah kepada bacaan yang kelima. Ni yang kita selalu bacakan. Ni ingat dah ni. Patut ni untuk nombor 1 baru sedap dah. Sebab ni kita baca. Tak apalah. Mana-mana nombor boleh ditukar. Yang pentingnya baca tu kena ada. Bacaan yang kelima. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. 3 kali ni tak masuk takbiratul ihram. Itu sudah dah. Ni lain. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia kata 3 kali baca. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Dengan pujian yang banyak. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Kita ulang 3 kali. Kemudian kalau kita nak baca ayat dah, kita baca doa ni. Baca dah. A'udzu billahi minasy syaitan min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, daripada godaannya, daripada tiupannya, dan daripada rayuannya untuk menggoda kita. Dan kita minta semua, jangan kacau aku syaitan. Aku tak mau. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayat oleh Abu Dawud. Panjanglah kisahnya, tapi masa kita tak cukup, kita break setakat itu dulu kan. Baiklah, bacaan yang terakhir, yang ke-6. Bacaan yang ke-6, doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok bacaan yang ke-32 dalam buku kita ni. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu mulkus samawati walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Tengok, semua itu muqaddimah, puji Allah. Barulah kita minta faghfir li ma qaddamtu
wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ilahi la ilaha illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ni panjang ni. Hai, tak ingat dia kata Ustaz Bilal lagu mana tu. Foto step besar tepek dia. Tak tempat kita nak maya tahajud malam. Tak situ skrin. Baca. Lama-lamanya ingatlah tu insya-Allah. Mai tiap malam baca. Tengok terjemahan dia. Ya Allah, bagimu segala pujian. Tengok nota di bawah dia kata, bacaan dibaca oleh Nabi ketika bangun tahajud. Biasanya dalam tahajud ni dia baca panjang. Kalau Nabi jadi imam, dia tak baca panjang. Dia bimbang takut orang belakang tak larat. Engkaulah pemberi cahaya kepada langit dan bumi serta segala yang ada dalamnya. Bagi engkau kepujian, engkaulah yang mengurusi langit dan bumi serta segala yang ada dalamnya. Bagi engkau kepujian, engkaulah Tuhan bagi langit dan bumi serta segala yang terkandung padanya. Bagi engkau pujian, kepunyaan engkau kerajaan di langit dan di bumi dan segala yang terkandung padanya. Bagi engkau segala kepujian, engkaulah pengawas langit dan bumi. Bagi engkau pujian, engkau yang maha benar. Janji Allah adalah benar, percakapan engkau adalah benar, pertemuan denganmu adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, nabi-nabi adalah benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamu aku berserah, kepadamu aku bertawakal, denganmu aku beriman, kepadamu aku bertaubat, dengan pertolonganmu aku berhujah, dan kepadamu engkau aku membuat keputusan. Itu semua tu dia panggil bertawassul dengan sifat-sifat, dengan nama-nama Allah, dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Baru kita minta. Apa dia kita minta? Faghfir li ma qaddamtu, ampunilah dosaku yang terdahulu dan yang terkemudian, yang aku sembunyikan dan aku zahirkan. Engkaulah yang mendahulukan. Siapa-siapa nak pergi duduk awal orang ni, dan yang mengkemudiankan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hadis ini rawahu Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi para jemaah sekalian, ini 6 bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam doa iftitah, dengan beberapa kisah yang pendek-pendek yang sempat kita huraikan. Tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan bincang lagi dalam doa ketika rukuk. Habis apa tindakan kita selanjutnya? Selepas daripada takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Pilihlah mana-mana doa. Dia ingat. Habis doa ni, barulah kita mula dengan Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, amin. Sudah amin, berehat seketika, sambung dengan surah. Kemudian pergi kepada rukuk yang kita akan sambung nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.